Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para jemaah, pencinta Al-Quran sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat meneruskan pengajian kita tafsir surah Az-Zukhruf. Tafsir surah Az-Zukhruf, surah yang ke-43, juzuk yang ke-25. Sambungan kita pada kali ini ayat 19 sehingga ayat 25. Ayat 19 sehingga ayat 25, tajuk dianya ancaman terhadap golongan yang membuat tuduhan jahat bahawa malaikat itu anak Tuhan. Buat kafir ni tuduh macam-macam dia. Kemudian bila diajak mereka supaya beriman ikut Nabi, mereka mengaku sebagai pak turut. Orang panggil taklid buta kepada tok nenek semata-mata. Dan bila diberi nasihat, mereka tak mau menerima nasihat. Itu dia panggil keras kepala. Itulah perangai puak-puak kafir yang kita kena ambil tadabbur daripada ayat ini, bahawa kita jangan mengulangi apa yang telah mereka lakukan yang menyebabkan kebinasaan kepada mereka. Kita orang beriman, ambillah lorong-lorong keselamatan dengan mengikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para jemaah sekalian, bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman muka surat 1070, Jawi 1070. Mari kita baca ayat dulu, kemudian kita pergi kepada huraiannya insya-Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة
وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. Ini cerita puak-puak kafir yang masih kerah kepala, tak mahu dengar kata. Ayat 19. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا. Dan mereka pula, mereka tu puak kafir. Sambung dengan cerita semalam, cerita yang siri yang lepas. Dia duk kata gitulah, duk kata Tuhan tu ada anak perempuan, anak Tuhan perempuan tina, iaitulah malaikat. Ni hari ni sambung lagi ayat ni. Dan mereka pula menganggap malaikat yang juga menjadi hamba-hamba Allah yang amat pemurah itu jenis perempuan. Ai, puak kafir ni kacau sungguh. Dia reka sendiri anak perempuan Tuhan pula dah. Dia kata apa? Jadi puak-puak kafir Arab berpegang bahawa malaikat itu anak perempuan Tuhan. Nah, puak-puak kafir Arab ni. Malaikat anak tina Tuhan. Nak kata apa tu? Jadi mereka berpegang. Kemudian Allah Ta'ala tempelak mereka. Dalam ayat ini Tuhan tanya balik puak kafir itu. Asyahidu khalqahum. Mu yang duk kata perempuan malaikat atau anak perempuan Tuhan, adakah mereka menyaksikan kejadian malaikat itu? Mu tengok malaikat. Mari mana mak dia? Cakap, kata orang bercakap biar khabar. Biar celek mata molek, itu malaikat. Anak Tuhan pula dah. Satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Akan dituliskan kata-kata mereka yang dusta itu, dan mereka akan ditanya kelak serta akan menerima balasan. Maka Allah Ta'ala tempelak mereka. Mu tengok ke? Kamu ke jadi bidannya? Tuhan boleh anak perempuan tu. Itu dipanggil ayat tempelak. Kemudian Allah kata satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Selagi akan ditulis mengenai persaksian mereka. Dia saksi, dia kata malaikat tu anak Tuhan di dunia. Mereka akan ditanya di akhirat tentang persaksian itu. Sedangkan mereka tak ada bukti, tak ada dalil. Semata-mata rekaan, semata-mata ciptaan, semata-mata tuduhan buruk, tuduhan jahat mereka terhadap Allah Azza wa Jalla. Maka di sini ayat ini Allah Ta'ala beri amaran, mu atas dunia dulu, mu buat tuduhan macam-macam kepada Allah, di akhirat esok kamu akan dipertanggungjawabkan. Di akhirat esok kamu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kita pun para jemaah sekalian, jangan mudah-mudah nak jadi saksi. Oh, saya bersaksi orang ni baik, orang ni baik. Saya bersaksi orang ni wali. Saya bersaksi orang ni sebagai sultan aulia. Dia punya walaupun perbuatan orang tu menyalahi syariat, duk saksi belaka. Al-arif billah. Tulislah gelaran apa yang kamu nak tulis. Tapi berhati-hati tuan-tuan dan puan-puan, kita akan dipersoalkan di hadapan Allah Azza wa Jalla nanti. Tidak mudah. Setiap kata-kata kita kepada orang bukan mudah untuk
menjawabnya di akhirat. Atas dunia ni mungkin kita lepas, kita mendapat kedudukan yang baik, dipuji dia oleh orang, tapi di akhirat apa akan jadi? Itu yang pertama. Ayat 20 ini merupakan alasan yang tak boleh diterima. Tulis, alasan puak kafir menyalahgunakan takdir dan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Wa qalu law syaa ar-rahmanu ma 'abadnahum. Dan mereka berkata, kalaulah Allah yang amat pemurah menghendaki, tentulah kami tidak menyembah malaikat-malaikat itu. Ni alasan cerdik dia ni. Dia kata, kalau Tuhan kehendaki, dia tak mau kita ni kafir, kenapa dia buat kita ni macam ni? Kenapa dia benarkan kita sembah malaikat? Maknanya itu hujah-hujah yang tak boleh diterima sebab menggunakan hujah masyiatillah, kehendak Allah Ta'ala. Jadi kalau Tuhan nak, dia jauhkan kita daripada perbuatan ini. Kami pun tak akan buat. Kami pun tak akan buat. Tengok ni para pelajar sekalian, inilah permainan permainan puak-puak kafir yang menggunakan hujah yang salah. Hujah yang salah. Dia kata dia sembah malaikat tu kerana dengan izin Allah. Allah Ta'ala yang bagi kebenaran. Baik. Mengikut dalam kitab tafsir, dia kata al-waqi' mengikut di alam nyata, al-Arab lam ya'bud minhum malaik illa tawaif. Kumpulan puak-puak Arab jahiliah ni yang semua malaikat tu sedikit je, tak ramai mana. Illa tawaif qalilah. Dia sembah jin, dia sembah malaikat, dia sembah berhala. Bukan merupakan agama rasmi puak-puak jahiliah, tak juga. Hak rasmi dia semua berhala. Yang kata semua malaikat ni ada sekumpulan. Ada sekumpulan. Jadi dia beralasan bahawa kalaulah Tuhan tak izin, kenapa dia benarkan kita semua malaikat ni? Tukarlah hati kita pergi sembah belai. Hati-hati dengan perangkat syaitan ni. Kita hari ni pun ada juga orang bercakap, kalaulah perniagaan saya, bisnes saya, apa yang saya buat ni Tuhan tak izin, kenapa saya jadi kaya? Dia punya hujah. Dia ingat bila kaya tu Allah izin. Bila dia boleh menipu orang tu, maknanya Tuhan sayang dengan dia. Jangan. Allah beri peluang kepada dia untuk menambahkan dosa-dosa dan kejahatan dia. Tapi kalau dia sedar cepat, alhamdulillah. Kalau dia tak sedar, dia tak insaf, rusak binasalah dia. Allah kata apa? Ma lahum bidzalika min ilm. Sebenarnya mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan pun mengenai kata-kata mereka yang demikian. Inhum illa yakhrusun. Mereka hanyalah orang-orang yang berdusta. Yang sebenarnya dia berdusta je tu. Tipu karut saja, bukan betul pun apa yang dia cakap. Maknanya hujah yang digunakan oleh puak kafir itu hujah yang diajar oleh syaitan, bukan hujah yang tepat, bukan hujah yang betul. Jadi mereka tak ada hujah sebenarnya. Cuma dia duk bermain-main dengan persepsi bahawa apa yang kami buat ni direstui oleh Allah. Kalau tidak, mesti Tuhan tukar hati kita pergi sembah. Tak sembah malaikat, tak sembah berhala. Allahu Akbar. Ayat 21. Am atainahum kitaban min qabli fahum bihi mustamsikun. Pernahkah kami memberikan kepada mereka sebelum Al-Quran ini sebuah kitab yang membenarkan dakwaan mereka, lalu mereka berpegang teguh kepada kitab itu,
Jadi Allah Ta'ala buat soalan di sini. Munasabah al-ayah. Lamma kana, beriman kepada malaikat itu salah satu daripada rukun iman yang 6, kan? Maka Allah SWT telah nyatakan malaikat itu hamba Allah, menjadi tentera Allah, mereka bekerja mengikut arahan Allah Azza wa Jalla. Tiba-tiba mari orang salah guna pula, dia kata anak Tuhan pula dah. Maka Allah Ta'ala tanya mereka, kemudian disambung dengan ayat ini bahawa pegangan kamu itu salah. Kalau kamu kata kita ada kitab, mana kitab? Am atainahum kitaban ai fahal a'tayna ulaikal mutakharrisin. Adakah buah-buah kafir dulu tu dapat kitab yang membenarkan dakwaan mereka sebelum turun Quran ini? Adakah dengan kitab itu mereka berpegang? Adakah dengan hujahnya mereka melakukan perbuatan? Jawabnya tak ada. Jadi tak ada kitab. Bahkan puak-puak ahli kitab, puak-puak kafir Quraisy ni, langsung dia tak ada maklumat. Cuma dia nak lawan Nabi, puak-puak kafir ni dia bersatu. Al-kufru millatun wahidah. Kafir itu sama je belaka. Tak kira lah faham apa sekalipun. Hak sembah batu ke, sembah kayu ke, sembah malaikat ke, yang penting bila nak lawan Nabi, dia bersatu. Jadi puak Quraisy ni pergi ke Madinah, pergi tanya Yahudi, Ahlul Kitab, apa benda yang kita boleh lawan Muhammad? Jadi dia pun cakap lah, mu tanya tu, tanya ni macam-macam. Yang penting mereka tak ada kitab. Puak-puak jahiliah tak ada kitab. Apa kitab mereka? Tengok ayat 22, ni kitab dia. Bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muhtadun. Tidak ada sebarang bukti bagi mereka, bahkan mereka hanyalah berkata, sesungguhnya kami telah mendapati datuk nenek kami menurut satu jalan agama, dan sesungguhnya kami beroleh petunjuk menurut jejak mereka sahaja. Hujah dianya perbuatan tok nenek. Hak kita buat ni sudah dibuat oleh tok nenek. Mana hujah tidak ada. Inilah yang dikata, yang dicela bahawa ikut membabi buta, kata orang sekarang. Taklid buta. Tok nenek buat, kita buat juga. Maka Allah SWT gambarkan bagaimana kerusakan orang dulu yang lawan nabi-nabi mereka dengan hujah apa dia? Hujah tok nenek. Tengok ayat 23. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhir. Dan demikianlah halnya orang-orang yang taklid buta. Taklid ni ada dua jenis. Taklid tak buta pun ada, taklid celek. Satu lagi dia panggil taklid buta. Yang salahnya taklid buta tu. Kami tidak mengutus sebelummu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sesebuah negeri seorang rasul pemberi amaran, melainkan orang-orang yang berada dalam kemewahan di negeri itu berkata, illa qala mutrafuha. Pelajar-pelajar tanda, mutrafun maknanya golongan bangsawan, orang besar-besar. Sekarang ni disebut dengan nama geng-geng VIP. Pembesar-pembesar negeri itu berkata, dia kata apa? Inna wajadna aba'ana ala ummah. Sesungguhnya kami dapati datuk nenek kami menurut satu jalan agama. Wa inna ala atharihim muqtadun.
Dan sesungguhnya kami hanya mengikut jejak mereka sahaja. Mu jangan marah. Kami ikut apa yang mereka buat. Maka demikianlah Allah SWT gambarkan kepada kita perbuatan musyrik Quraisy mengikut perbuatan jejak langkah tok nenek mereka, sebagaimana orang-orang yang dahulu juga mengikut jejak langkah mereka. Jadi marah. Maka ayat ini mengajar kepada kita bahawa agama yang kita anuti ini, agama Islam ini agama yang berpaksikan kepada dalil. Agama yang berpaksikan kepada dalil. Kita boleh ikut orang dulu, tapi kena tanya juga sandaran dia ambil di mana. Oh, apa yang kami buat ini telah diambil daripada Quran, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada huraian para ulama. Kita tak boleh ambil daripada amalan-amalan yang direka oleh orang, tak boleh. Sebab itulah kata sebahagian pendakwah, dia kata apa? Kalau agama ini boleh buat sesuka hati kita, ikut kita mikir nak buat apa, mana saya tak perlulah Allah Ta'ala hantar Rasul mari. Allah Ta'ala hantar Rasul mari kepada kita untuk apa? Untuk membimbing manusia, membimbing masyarakat, membimbing umat dia kepada jalan yang diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Itu yang dikatakan berpaksi kepada dalil. Bagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini Quran, sunnah, kemudian ijma' para ulama, kemudian diikut dengan qiyas yang sahih, yang jelas. Jadi tak boleh kita suka-suka ya buat apa salahnya benda baik. Kata orang kalau macam tu punya pahaman, nah saya tak ada sebab lah Tuhan nak hantar Rasul mari. Buat apa hantar Rasul lagi? Masing-masing boleh fikir nak buat sendiri. Tak. Kita tak boleh nak reka sendiri dalam bab ibadat. Kita tak boleh nak reka sendiri dan guna otak kita apa salahnya. Kita kata memang salah lah kalau kita gunakan ibadat-ibadat itu dengan otak kita saja, tidak berpaksikan kepada dalil. Baiklah. Itu hujah yang dibawa oleh puak-puak kafir ketika berhadapan dengan nabi-nabi mereka, rasul-rasul mereka alaihimussalatu wassalam. Baik, Allah SWT tanya, kata suruh Nabi berhujah dengan puak kafir. Ayat 24. Qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum. Rasul itu berkata, qala ar-rasulu liqaumihi. Mana rasul ini? Semua rasul. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah kamu akan menurut juga mereka walaupun aku membawa kepada kamu agama yang lebih jelas hidayah petunjuknya? Aku bawa dah kan ini daripada Allah, petunjuk daripada Allah, hidayah daripada Allah Azza wa Jalla. Mu nak ikut juga tu nenek kamu? Masih lagi berkeras nak berpegang dengan kepahaman yang salah, kepahaman yang syirik, kepahaman yang tidak betul. Masih lagi. Ini ayat ini sekali lagi dia panggil tempelak ke atas puak-puak kafir yang kerah kepala. Oh, dia jawab. Bukan setakat kata, ikut tok nenek lah. Dia jawab pula ni. Apa dia jawab? Qalu inna bima ursiltum bihi kafirun. Mereka menjawab. Siapa dia mereka? Ai qalal musyrikun. Berkata puak-puak kafir, sesungguhnya kami tetap mengingkari akan apa yang kamu diutuskan membawanya. Kami tak ira weh. Mu cakaplah apa saja para rasul, kita tetap lawan, bantah tetap bantah. Mana dia tak mau terima walaupun hujah dibawa oleh Rasul alaihi wassalatu wassalam.
para pelajar kena ingatlah bahawa apabila hujah dibawa, Rasul sudah sampai, maklumat sudah jelas, mereka lawan juga. Tengok ayat 25. Apa jadi? Fantaqamna minhum. Lalu kami membalas keingkaran mereka itu dengan azab yang membinasakan. Habis ya. Ai fa'aqabnahum. Kami ambil tindakan. Fanzur ya Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu tengok apa jadi dengan keadaan orang kafir. Fanzur kaifa kana aqibatul mukazzibin. Maka perhatikanlah bagaimana buruknya kesudahan umat-umat yang mendustakan rasul-rasulnya. Bagaimana buruknya kesudahan umat yang mendustakan rasul. Habislah cerita. Maka terdapat banyaklah ayat-ayat. Ana bagi nombor ayat saja para jemaah yang boleh tadabbur. Tengok ayat ini. Di antaranya surah Ar-Rum surah Ar-Rum ayat 47. Walaqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinati fantaqamna minal ladzina ajram. Sesungguhnya kami telah utuskan sebelum daripada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul-rasul kepada kaum mereka. Rasul telah membawa penjelasan yang nyata. Mereka lawan juga. Fantaqamna minal ladzina ajramu. Kami ambil tindakan terhadap orang-orang yang jahat. Surah Ar-Rum ayat 47. Dalam surah lain, tuan-tuan tanda surah Ali Imran ayat 137 dan juga surah Al-An'am ayat 10 dengan ayat 11. Jadi tuan-tuan boleh tengoklah tafsir, terjemahan. Jadi kita nak baca panjang, ada masalah sound lagi ni. Biasalah manusia ni begitulah. Ada orang yang uzur, ada orang yang sudah mati. Ada orang yang sihat, ada orang yang kuat. Baik, kita pergi kepada mengutip beberapa faedah daripada ayat yang kita baca ini. Faedah kita tak banyak, 5 je kita ambil, insya-Allah. Faedah yang pertama, ayat wa ja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahmani inasa. Ayat ini menyatakan kepada kita bahawa dan mereka pula menganggap malaikat yang juga menjadi hamba-hamba Allah. Hamba Allah yang amat pemurah itu jenis perempuan. Jadi ayat ini panjang dia punya perbahasan menolak kepahaman puak-puak Jahmiyah. Tulis nama dia Jahmiyah. Fi babil ja'li. Kalau kata ja'al, al-ja'al alladzina la ya'uddunahu illa khalqa. Ja'ala bermakna khalaqa, menciptakan. Tujuan dianya nak pergi ke mana? Nak mengatakan bahawa Quran itu makhluk. Sedangkan ja'alu itu mereka kata ya, mereka kata. Mereka buat dakwaan. Yang benarnya wa ja'alul malaika ay mereka mengatakan. Mereka membuat tuduhan, buat dakwaan batil bahawa malaikat itu anak perempuan Tuhan. Tak usah pegang dengan puak-puak Jahmiyah yang nak mengatakan Al-Quran itu makhluk, jangan. Faedah yang pertama ayat ini juga, kita pergi kepada poin yang kedua.
bahawa sebahagian ulama mengatakan dengan ayat ini menunjukkan bahawa malaikat itu lebih afdal daripada manusia. Malaikat lebih afdal daripada manusia. Wa ja'alul malaikata alladhina hum ibadur rahman. Allah Ta'ala puji mereka. Mereka itu hamba-hamba Allah Ta'ala Ar-Rahman. Jadi timbullah persoalan, malaikat ke manusia lebih afdal? Ada ulama kata ayat ini menunjukkan malaikat lebih afdal. Wal manqulu 'anis salaf, ramai para ulama salafus salih mengatakan bahawa orang soleh di kalangan manusia lebih afdal daripada malaikat. Payah juga tu nak pincang. Jadi ada yang mencampur di antara dua. Dia kata orang soleh di kalangan manusia lebih afdal daripada malaikat di akhir kesudahan perjalanan hidup. Tapi malaikat lebih afdal dikira permulaan. Pelajar-pelajar perhati baik-baik. Perhati molek. Malaikat di peringkat awal lebih afdal daripada manusia. Sebab apa? Sebab malaikat duduk di Ar-Rafiqil A'la. Dia boleh berinteraksi dengan Allah Azza wa Jalla. Dia tak buat dosa. Dia tak buat maksiat. La ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka sibuk dengan beribadat kepada Allah Azza wa Jalla, maka malaikat lebih afdal daripada manusia yang berguluman dengan dosa dan maksiat. Wa amma yaumal qiyamah. Dengar ni. Adapun pada hari kiamat esok, setelah orang mukmin, orang soleh masuk dalam syurga, maka keadaan mereka lebih afdal daripada malaikat. Malaikat duk lagu tu dah dianya. Tapi kita orang soleh ni, insya-Allah, Allahumma ja'alna minas salihin. Ya Allah, jadi kita ni orang soleh, orang yang layak ke syurga Allah. Bila kita masuk syurga, banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka kata di para ulama, wa bihadzat tafsil yatabayyanu sirrut tafdil. Dengan huraian ini nampak rahsia perbezaan itu dan dapat mengumpulkan dua-dua dalil. Tak payahlah kita nak berkerah malaikat afdal ke manusia afdal. Kita kata semuanya afdal. Tapi mengikut tempat masing-masing. Mengikut tempat masing-masing. Kata di para ulama, dia kata wa hadhil mas'alatu min fudulil masail. Masalah ini termasuk dalam perbincangan yang menghabiskan masa, wala yatarattabu 'alaiha amal. Tak ada kesan amal apa-apa. Malaikat afdal ke kita afdal, yang pentingnya kita nak jadi afdal, kita kena masuk dalam syurga, barulah jadi manusia yang afdal. Allahu akbar. Tengok ayat Tuhan kata apa? Dalam ayat yang sama lagi, tuan-tuan tulis nombor 2, faedah yang kedua. Faedah yang kedua, ayat 19 juga di akhir ayat. Ini sangat penting dalam hidup kita ini. Di akhir ayat Allah tanya, asyahidu khalqahum, adakah mereka menyaksikan kejadian malaikat itu? Musaksi. Faedah ini mengatakan, tulis poin 1, anna aqwalal insan tuktabu alaihi ka'af'alihi. Perkataan manusia ditulis dosa, ditulis pahala seperti perbuatan. Li'anna syahadata huna bil qaul. Saksi di sini dengan perkataan, dia tak tengok pun. Maka hati-hati tuan-tuan, kita kata benda itu sebagai saksi. Ini bahaya sekali. Kita hari ni berani ya kata tuduh orang tu orang ni, kan? Maka jangan mudah-mudah. Ayat ini juga tulis nombor 2, poin yang kedua dalam faedah yang kedua ini. Ayat ini mencela orang-orang yang menjadi saksi tanpa dalil, tanpa tasabut. Dia tak ada bukti pun.
Tapi bila orang kata kepada orang itu, kita kata juga. La. Kamu akan dipertanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Macam zaman kita hari ni lah. Orang buat senarai. Pendakwah-pendakwah yang tak boleh dipakai. Contohnya. Kita tak pernah tengok pun pendakwah tu. Tak pernah tanya pun dia. Tiba-tiba kita share maklumat ini kepada grup-grup. Jangan pakai dia ni. Jangan mengaji tafsir dengan dia. Dia ni begini-gini contohnya. Bermakna, walaupun share, tapi awak juga sudah dikira bersaksi kerana awak buat tuduhan. Ambil gambar-gambar yang orang pangkah. Kan? Ambil gambar-gambar yang dipangkah oleh orang, guys, kita share juga. Awak jangan belajar tafsir dengan dia. Ini gambar pangkah. Ingat, semua tulisan, walaupun share, termasuk dalam saksi yang akan dipersoalkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka sesiapa yang mencerita kepada orang dengan satu perkara, faqad syahida bihi, dia telah bersaksi dengan benda itu. Dengan lafaz syahadah ke, tak ada syahadah, aku bersaksi ke tak tadi, yang penting awak dah sebarkan benda yang tak betul. Jangan main-main. Dan juga asyahidu khalqahum, masih lagi ayat yang sama, annal hukma 'alal ghaibi mahzurun 'ala kulli ahadin. Kita menghukum benda yang kita tak tahu adalah satu benda yang dilarang dalam syarak. Jangan berani-berani. Kecuali kita ada khabar yang betul, ada maklumat yang jelas, kita jalan. Tugas nahi mungkar boleh teruskan. Tapi kalau tak ada, jangan buat. Allahu Akbar. Tuhan kata apa ni? Asyahidu khalqahum satuktabu syahadatuhum. Kamu akan saksi. Maka kesimpulan faedah yang kedua ini, berkata tanpa dalil adalah satu perkataan yang mungkar, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jangan mudah-mudah, jangan senang-senang, jangan sewenang-wenangnya membuat tuduhan kepada orang kalau kita tak ada bukti. Tak usah. Dia tu ada bukti, biar dia lah bongkar. Kita tak usah ada sampai sibuk-sibuk, jangan. Baik, kita berpindah kepada faedah yang ketiga. Ayat 20. Wa qalu law syaa'a ar-rahmanu ma 'abadnahum. Mereka berkata, kalaulah Tuhan kehendaki, kita tak sembah berhala. Kenapa Tuhan tak palingkan hati kita supaya sembah dia? Ini hujah ni. Tuan-tuan tanda, hujah ini mengatakan bahawa oleh kerana Tuhan benar kita buat, bermakna Tuhan izin, Tuhan redha. Jangan sekali-kali. Dan terdapat ayat lain juga, tanda pelajar tadabbur. Ayat surah Al-An'am 148, sama juga dengan cerita ni. Dan suratul Nahli ayat 35. Semua mereka menggunakan hujah, wa qala allazina asyraku law sya'allah ma 'abadna. Kalau Tuhan kehendaki, Tuhan tak setuju, kita tak sembah berhala ni. Tapi kenapa dia izinkan hati kita jadi tenang hati? Ini dia kata mengapa dia membuat dalil, mencipta dalil dengan Allah Ta'ala izinkan mereka melakukan perbuatan. Kita kata ini satu hujah yang tidak betul. Zaman kita ini dipermainkan oleh iblis dan syaitan. Dia main apa? Syaitan kata apa? Awak punya perbuatan ini, kalau tak betul mesti Tuhan marah. Perbuatan ni, ada perbuatan yang gulu-gulu ni. Pergi duduk sembah kubur lah, sujud ke kubur, duduk gosok-gosok. Dia kata teriak, kita telah terbukti dengan kita berdoa dekat kubur ni lah, kita boleh Allah Ta'ala mustajabkan doa. Kalau tidak Tuhan takkan, kalau benda tak betul tu kan Tuhan mustajab doa. Jadi hujah-hujah macam ni. Orang yang jual barang-barang yang haram contohnya, benda-benda yang tak betul, hujah macam ni juga. Kalau Tuhan tak izin, kenapa bisnes saya laku? Saya jual bedak sejuk ya ni. Jual kosmetik lah. Kalau orang tua zaman dulu bedak sejuk dah. Siapa jutawan.
Kereta dia tak ada satu padang. Kereta mahal-mahal tu. Juta-juta punya harga kereta. Sehingga sebab jual barang make up. Laku. Sabar-sabar. Hati-hati para jemaah sekalian. Jangan guna hujah itu untuk nak membenarkan dakwaan kita, tidak. Baiklah, kita pergi kepada yang keempat. Tengok ayat 23. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhir illa qala mutrafuha. Semua orang-orang dulu yang lawan Nabi, bila Nabi nasihat, pembesar-pembesar mula bangkit. Celek mata. Dia kata apa? Tak usah duk cakap banyak lah. Ini sudah diputuskan oleh orang tua-tua kita dulu, sudah selesai dah masalah ni. Awak mari duk bincang apa kak? Kita nak selesai tak selesai ni tuan-tuan dan puan-puan. Kalaulah apa yang dibuat oleh orang tua dulu berpaksikan kepada dalil yang jelas. Tapi kalau setakat orang dulu buat lah. Maka di sini kata di para ulama tadabbur, Allah nyatakan bahawa punca orang berkerah kepala, bertaklid buta, iaitulah hubbut tana'um fi tayyibatid dunia. Kerana suka menggunakan nikmat-nikmat dunia yang dia ada. Pasal itulah puak-puak mutrafun, puak kaya-kaya ni sombong, angkuh, jangan nasihat saya lebih tahu pada awak, saya punya perniagaan bisnes saya berjalan dan macam-macam lah. Jadi kita kena ingat, bukan semua benda yang Tuhan buka pintu keluar itu tanda sayang, tapi boleh jadi itulah merupakan ujian Allah kepada orang yang tersebut. Ujian Allah Ta'ala kepada orang tersebut. Hati-hatilah kita jangan terperangkap dengan perkara yang itu. Baik, yang kelima. Bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin. Nabi, janganlah cakap macam ni. Kami dah ikut tok nenek kami. Maka di sini kata di para ulama, dia kata apa? Taklid ada dua. Taklid ada dua. Kalau taklid kepada benda batil, itu haram. Kita tahu dah benda ni salah. Kita ngikut juga sebab orang buat. Tak boleh. Tapi kalau taklid benda yang benar, fala ba's, tidak menjadi masalah. Contohnya, kita orang awam. Kita tak tahu nak baca Quran, baca hadis. Tapi para ulama telah mengatakan bahawa perbuatan ini harus berdasarkan kepada dalilnya begini, hujah-hujah. Kita pun ikut dia. Tak ada masalah. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya para ulama kalau kamu tak tahu. Surah An-Nahl ayat 43. Dalam surah Al-Baqarah 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tak paksa kita lebih pada kemampuan kita. Dalam surah At-Taghabun ayat 16, Allah kata, fattaqullaha mastata'tum. Kamu hendaklah takut Allah Ta'ala semampu kamu. Jadi kita hari ni, kita orang awam nak cari Quran, hadis direct gitu, kita tak mampu. Jadi kita bertanya kepada para alim ulama yang jelas hukumnya, itu dibenarkan. Itu dipanggil taklid pada para ulama Rabbani, ulama-ulama yang jelas pengambil. Cuma masalah sekarang ni, ramai orang mengaku ulama. Keluar TikTok macam-macam dia punya pandangan. Kita mengatakan hati-hatilah tuan-tuan, agama kita ni berpaksi kepada dalil. Kita tengok manakah, apakah sandaran yang dibuat oleh ulama-ulama, ya orang yang mengaku ulama itu. Kalau sandarannya kuat, kita kata alhamdulillah, kita ikut, kita taklid dia, tak apa. Maka taklid kepada tok nenek bukan hujah. Kita taklid kepada para ulama yang menyatakan dalil mereka, itulah yang sepatutnya. Habis kalau orang awam buat apa tanya dalil? Kita kata para jemaah sekalian, orang awam kita ni pun takkanlah tak ada pemikiran, tak ada otak nak boleh fikir benda betul tak betul. Nyatakan kepada dia, ini dalil. Ini perbuatan Nabi SAW, dibuat oleh para sahabat, diakui, dipersetujui diputuskan oleh para ulama yang muktabar. Jelas. Ni bila orang tanya dalil, perli main pula. Awak kalau tanya cakap dalil tak tahu apa. Pergi makan roti canai. Apa salahnya?
Kenapa kita nak mengecilkan peranan akal manusia? Kenapa? Orang yang bertanya, dia tak pandai, dia tak ada pengajar agama secara formal je. Dia orang Islam. Dia tahu pegangan kita Quran dengan sunnah. Jadi bila orang tanya, tak jawablah dengan baik. Tak payah duduk perli-perli. Ni orang tanya dalil, perli lalu. Buat apa perli? Kalau tak tahu cakap, wallahualam, saya ikut orangnya. Selesai masalah. Tak mau mengaku masalahnya. Tak mau mengaku tak pandai. Pandai kata ke orang boleh, tak tahu apa yang kita tak tahu. Tapi kita pun tak tahu juga. Cakap dengan orang boleh. Cakap sedap. Itulah tuan-tuan dan puan-puan, nilailah. Syukurlah dengan Allah Ta'ala bagi pada kita akal untuk berfikir. Jangan kita membodohkan akal semata-mata kerana ikut orang. Ini keluar banyak dalam video-video yang keluar dalam status di Facebook. Dia kata wali ni kita tak boleh kira dengan dia. Kalau ketuk depan muka orang apa wali juga. Kita kata Nabi tak pernah ajar perbuatan seperti itu. Ya Nabi kita ajar akhlak, ajar yang mulia, nak buang air pergi jauh supaya tak berbangun. Ni ketuk depan orang wali. Apa cerita awak ni? Janganlah memburukkan agama. Memburukkan agama ini seolah-olah agama ini tanpa akhlak, tanpa disiplin. Agama kita ni dibina di atas akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimat akhlak. Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak yang paling tinggi, akhlak kita dengan Allah. Kita panggil tauhid. Kamu akhlak kita dengan Nabi SAW, ikut sunnah. Akhlak kita sama-sama kita, muamalat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua diberi kepahaman yang baik oleh Allah. Kita dapat meneruskan kehidupan kita di bawah payung tahta zilalil Qur'ani was sunnah. Duduk di bawah payung Al-Quran dengan sunnah Nabi SAW. Mudah-mudahan kita selamat di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Kita akan sambung lagi dalam ayat yang ke-26 dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.